Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera pada rakan-rakan semua. Saya bercadang nak berkongsi serba sedikit antara nikmat berforum sepentas dengan salah seorang guru saya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dahulunya, iaitulah Profesor Madya Dr. Akmal Khuzairi. Saya rasa orang-orang UIA mengenali pensyarah UIA ini, alhamdulillah, dalam Jabatan Bahasa Arab dahulunya. Ini pun antara perkara yang saya suka bila menerima jemputan, di mana jemputan itu membabitkan kita akan duduk bersama dengan orang yang berilmu, orang yang akan bercakap sesuatu topik ataupun menjawab persoalan dengan ilmu, ya, dengan adil kepada ilmunya, dan tidak sekali-kali berdasarkan sentimen, berdasarkan emosi. Jadi ini perkara yang saya belajar daripada guru saya semalam. Kadang-kadang orang ingat kita datang masjid ni sebab nak mengajar. Sebenarnya tidak. Sebenarnya niat saya pun adalah untuk belajar, dan memang tidak mengecewakan saya sepanjang bersama dengan Dr. Akmal semalam dalam forum Ma'al Hijrah. Jadi moderator tanya doktor tentang bagaimanakah hijrah itu boleh berlaku dengan konsisten. Bagaimana seseorang itu boleh melakukan hijrah dalam arti kata meninggalkan sikap yang buruk, tabiat yang buruk kepada tabiat yang baik, ataupun meninggalkan tabiat yang baik kepada tabiat yang lebih baik. Ya. Jadi menariknya, antara yang disebut oleh Dr. Akmal adalah 3 kunci penting, ya, untuk seseorang itu konsisten dalam melakukan perubahan. Ia tidak terganggu di pertengahan jalan. Pertama sekali adalah kemahuan. Ya, keyword pertama kemahuan, kata doktor. Yang kedua adalah ketakutan, ya, rasa ia ada ancaman. Dan yang ketiga adalah pengharapan. Ini word saya jugalah untuk memudahkan tuan-puan memahami apa yang Dr. Akmal sebutkan. Iaitulah pertama sekali kemahuan. Dan doktor memetik firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu semua. Barang siapa yang nak beriman, berimanlah. Barang siapa yang kufur, maka kufurlah. Pilihan di tanganmu. Jadi ayat ini memberikan isyarat bahawasanya setiap manusia, kalau benar-benar mahu berubah, ada sebab-sebab untuk berubah, maka determination, mesti buat keputusan yang tekad bahawasanya mahu atau tidak berubah sebenarnya. Adakah anda benar-benar sudah punya sebab yang kuat untuk berubah? Tanpa kemahuan, seseorang itu tidak akan benar-benar serius dalam perubahan. Barangkali hanya sebut di mulut, hanya tinggal azam dan angan-angan kosong, tapi di akhirnya ia hanyalah hangat-hangat tahi ayam sahaja. Jadi kemahuan itu segala-galanya, determination itu segala-galanya. Jadi seseorang itu bila ada kemahuan, pasti di sana ada jalan, ya. Jadi doktor banyak menekankan soal perlu ada kemahuan, perlu ada niat, ya. Dan yang kedua adalah ketakutan. Seseorang yang mahu berubah, dia telah membuat keputusan mahu berubah, mahu menjadi lebih baik, mahu berhijab contohnya, mahu meninggalkan kumpulan-kumpulan yang sia-sia contohnya. Dia perlu juga ada perasaan takut, ya. Dia kena mengenal pasti apa ancaman-ancaman di masa mendatang yang menyebabkan dia perlu memilih jalan yang lebih baik. Dengan adanya ancaman, seseorang itu kekadang dia bukan mahu berubah, dia terpaksa memilih jalan untuk berubah. Jadi faktor takut kepada sesuatu ini akan merangsang seseorang itu kekal dalam perubahan yang telah dimulakannya. Sebab itu doktor memetik satu ayat juga daripada suratul Kahf, iaitulah qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sadaqallahul azim. Atau mungkin bacaan saya salah, tuan-tuan boleh betulkan. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, adakah mahu aku khabarkan kepada kamu serugi-rugi amalan di atas muka bumi ini, iaitulah mereka yang bila melakukan sesuatu, allazina mereka yang melakukan sesuatu amalan, mereka menyangka mereka melakukan kebaikan, yuhsinuna sun'a,
Walhal apa yang mereka lakukan bukanlah kebaikan. Mereka lakukan perkara yang menyebabkan kerosakan. Hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka mereka melakukan kebaikan padahal mereka sedang menyebarkan keburukan. Jadi kena ada ketakutan. Adakah amalan kita ini diterima? Kena ada ketakutan. Adakah apa yang kita lakukan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya? Adakah apa yang kita buat ini benar-benar sahih berdasarkan apa yang diajar oleh Allah dan Rasulnya? Kena ada ketakutan itu, tuan-tuan. Barulah seseorang itu akan konsisten untuk terus menerus memperbaiki dirinya. Dan yang ketiga adalah pengharapan. Seseorang yang sudah mahu berubah dan merasai ketakutan adanya ancaman-ancaman di mana amalan tidak diterima, dia mestilah juga menseimbangkan ketakutan itu dengan pengharapan. Maka keyword pentingnya adalah yarju. Maka doktor membacakan ayat terakhir suratul Kahf semalam, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Jadi seseorang yang sudah mahu berubah dan takut dengan anasir-anasir yang boleh memusnahkan, pasti dia akan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menerima apa yang telah dilakukannya seadanya. Ya. Jadi dengan 3 perkara asas itu, doktor telah berkongsi kepada kita asas penting untuk seseorang itu menjadi istiqamah, menjadi konsisten dalam perubahan yang mahu dilakukan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kita doakan kepada Dr. Akmal dan kita juga meraih kebaikan. Saya mungkin tidak menggambarkan sepenuhnya apa yang disebut oleh Dr. Akmal. Barangkali tuan-tuan boleh merujuk semula rakaman forum semalam di Masjid TTDI. Yang pasti saya banyak belajar daripada doktor dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau dan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.